Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menganugerahkan kepada kita satu masa untuk kita memenuhi masa Allah. Satu masa untuk kita memenuhi jadual Allah. Kita hidup ini ada jadual tetap Allah yang wajib kita penuhi. Nikmat kita di saat ini, nikmat kita terbesar ialah kita dapat penuhi jadual Allah itu di masjid Allah. Itu nikmat kita terbesar. Di saat ini adakah semua orang dapat hadir memenuhi jadual itu di masjid? Bukan semua. Kita sendiri pun, adakah kita boleh dapat hadir besok subuh nanti? Itu insya-Allah kalau selalu ulang alik, Allah akan beri hidayah untuk kita berterusan datang ke masjid. Dan perkara ini ditunjuk oleh Nabi semasa hayatnya. Nabi ini hari-hari datang masjid, tak pernah lepas, tak pernah tertinggal sampai dah ke akhir hayatnya. Jadi datanglah, jadi lelaki Muslim ni, ke mana ulang aliknya? Ialah datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Datang ke masjid tidak rugi sedikit pun. Apabila kita tinggalkan masjid ini, kerana kita pun akan pergi tinggalkan dunia. Adakah kita akan tinggal ke masjid? Kita tak pernah tinggal masjid kalau kita selalu datang. Kerana langkah kita itu kekal. Langkah itu kekal. Kekal, ulangan itu kekal. Seperti mana Allah berfirman, "Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Aku hidupkan yang mati, aku tulis apa yang kamu lakukan. Setiap langkah datang masjid itu kekal. Wa asrayna fi imamin mubin. Aku simpanlah kitab yang besar. Datanglah ke masjid. Sedikit setiap langkah itu ada nilai. Ada nilai di sisi Allah. Inna haza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Inna haza kana lakum jazaa. Ini adalah balasan kepada engkau. Inna jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Dan setiap usaha kamu tu mashkura, dihargai. Setiap langkah itu ada nilai di sisi Allah. Tunggulah nanti. Tunggu nanti. Akan ditimbang, akan di apa. Nak ke mana lagi? Datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid. Seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Pada petang ini kita sambung atas kuliah dengan buku ini. Sekarang ini kita masuk dalam bab alam akhirat. Alam akhirat ini mengandungi 160 tajuk. Kita baru berlalu lebih kurang 10 tajuk saja. Dan baki lagi masih banyak. Dan tajuknya pada petang hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kuburnya. Dan tajuk seterusnya ialah dibangkitkan kembali hari malam dan hari Jumaat. Kalau sempat kita baca 2 tajuk, kalau tak sempat ke satu tajuk saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kuburnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan khutbah hari ini, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kelebihan dia itu dan derajat Nabi ini lebih tinggi daripada derajat nabi-nabi lain. Tilka rasulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara rasul-rasul itu kami tingkatkan darjat di antara satu sama yang lain. Ada yang dapat bercakap dengan kami secara langsung. Itu Nabi Musa AS. Dan Nabi tertinggi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat yang ke 81 kata saya. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarrartum qala akhastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini nabi kita. Apabila Allah nak lantik nabi-nabi ni, nabi ni ada 240,000 dan rasul ada 313. Apabila Allah nak lantik seseorang nabi, Allah kata apa? Apa saja aku beri kepada kamu hikmat, kamu dia akan datang kepada kamu. Semua aku Rasulullah musaddiqul lima ma'akum, akan membenarkan kamu. Hendaklah kamu beriman dengan Nabi ini dan kamu kena tolong Nabi ini dan perjuangannya.
Nabi itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala aqarrtum, sudahkah engkau mengambil janji ini? Wa aqastum ala zalikum isi, seperti mana kau janjikan? Qala aqarrtum. Qala fashhadu wa ana makum minasyahidin. Ya, kami mengakui. Dan Allah kata kalau fashhadu, mereka jadi saksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersama mereka jadi saksi. Jadi nabi-nabi ini sebelum Allah lantik nabi, mereka mereka ini diperkenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu akan datang nabi selepas kamu ini, kamu nak, kalau sempat dengan kamu kena tolong dia. Datang surun nabihi walatu minu nabi walatan surunna. Kamu kena beriman dengan dia, kamu kena tolong dia. Jadi semua nabi-nabi ini diperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak dilantik nabi-nabi ini. Inilah besarnya nabi kita. Nabi Adam. Nabi Adam pun sama. Apabila dia dilantik jadi nabi, dia pun diberitahu tentang Nabi Muhammad. So bersama nabi-nabi lain. Seperti mana yang disebut dalam ayat itu tadi ya. Kalau tuan nak referlah ayat 81 surah Al-Imran. Itu pelantikan nabi-nabi. Besarnya nabi kita ini. Nabi akhir zaman. Nabi yang menamatkan nabi-nabi. Nabi yang penghulu kepada nabi-nabi, menamatkan nabi-nabi. Bagaimana hari ini nak diterangkan, bagaimana dia dibangkit nanti? Adakah dibangkit sama seperti yang lain? Nabi penghulu manusia, Sayyidul Mursalin. Dialah orang pertama bangkit daripada kubur. Apabila ditiup sangkakala kali kedua. Kali pertama itu semuanya mati. Apabila ditiup kali kedua, semuanya akan bangkit. Orang pertama bangkit itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia pula menjadi penghulu di syurga nanti? Syurga tidak akan dibuka kepada umum, kepada siapa saja sebelum Nabi ini masuk terlebih dahulu. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dah semua selesai, semuanya tunggu nak masuk syurga, kita datang ke Nabi Adam supaya percepatkan masuk syurga. Nabi kata aku tak boleh. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku pun tak boleh. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak boleh. Pergi kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa aku pun tak boleh. Pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa sebut, pergilah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah penghulu syurga. Kita pun jumpa Nabi dan Nabi mempercepatkan kita semua ini masuk syurga. Itulah syafaat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Abu Lu'ayyah, daripada Khalid bin Yazid, daripada Sa'id bin Hilal, daripada Nabih bin Wahab, bahawa Ka'ab menemui Aisyah ketika beberapa orang tamu yang lebih dahulu berada di rumah Aisyah menyentuh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab berkata, setiap pagi ada 70,000 rombongan malaikat yang turun mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meletakkan sayap mereka membacakan selawat kepada Nabi sampailah petang. Setelah itu turun lagi 70,000 rombongan malaikat mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meletak sayapnya dan membaca selawat ke atas Nabi. Jadi ada 70,000 rombongan malaikat melakukan itu pada malam hari dan 70,000 malaikat melakukan hal itu pada siang hari. Dan ketika bumi sudah terbelah, izas sama'un syaqqat, bila bumi terbelah, Rasulullah keluar dari kuburnya dan 70,000 malaikat tetap mengagungkan beliau. Inilah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada tamu di rumah Siti Aisyah. Bermakna ketika ini Nabi pun dah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Jadi sahabat bercakap tentang Nabi. Lalu Ka'ab berkata, setiap pagi ada 70,000 malaikat datang mengelilingi makam Nabi dan meletakkan sayapnya dan berselawat ke atas Nabi. Dan apabila datang petang akan turun 70,000. Apabila Nabi dibangkitkan, apabila kubur terbelah, Nabi muncul. Dan ketika itu Nabi tetap disambut 70,000 malaikat yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawat kamu ke atas Nabi. Jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah Nabi, kemuliaan Nabi di saat semasa hidup. Kalau kita baca surah Maryam itu, selalu surah Maryam ketika Nabi Isa, apabila Nabi Isa, Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat sejahtera ke atas aku di hari aku dilahirkan, hari aku mati dan hari aku dibangkit. Itu Nabi Isa AS sebagaimana dikutip dalam surah Al-Imran. Sejahtera kepada aku apabila hari aku dilahirkan, hari aku wafat dan hari aku dibangkitkan. Nabi SAW pun lebih daripada itu. Seperti disebut dalam khutbah tadi, disebut Nabi Musa bercakap, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi kita lebih besar daripada Nabi-Nabi itu. Kerana Nabi ini Nabi yang terakhir. Nabi ini diutuskan untuk menutup segala Nabi-Nabi, dan Nabi ini dan Nabi tempoh masanya sampai kiamat. Dan semuanya lengkap, menengkapkan ke semua kitab-kitab yang lain. Jadi muktamadlah Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai itu kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu Allah sebut, hari ini aku sempurnakan nikmat ke atas engkau dan aku reda Islam. Siapa yang cari agama lain seperti Islam, itulah orang-orang yang rugi kerana tak diterima oleh Allah. Jadi Islam itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal. Nabi Isa turun bunuh Dajjal dan seperti itu dia akan merentah di muka bumi ini. Adakah dia memerintah dengan kitab Injil? Tidak, kerana kitab Injil pada masa dah berlalu. Nabi Isa turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini mengutamakan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Isa turun akan memerintah dengan kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Injil, mungkin kitab Injil itu ada tersimpan, wallahu a'lam. Tapi Nabi Isa pun apabila dia turun, dia akan memerintah dengan kitab Al-Quran dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia turun pada zaman kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kenabian dah berlalu. Lainlah kalau ketika itu tidak ada Nabi lain lagi. Dan ketika ini, mana ada Nabi lain? Inilah Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang mengaku dia Nabi akhir zaman. Itu semuanya adalah kata-kata dusta semua. Berpeganglah, inilah Nabi yang terakhir. Terdapat beberapa riwayat menyatakan bahawa kelak seluruh manusia akan keluar daripada kubur dan dikumpulkan daripada mahsyar keadaan telanjang. Penjelasan berikutnya insya Allah akan diserahkan. Bermaknanya apabila kita keluar daripada kubur dalam keadaan tanpa pakaian. Adakah Nabi ini tanpa pakaian? Nabi tak. Ada Nabi-Nabi ada kemuliaannya tersendiri. Walau bagaimanapun Allah ini adil. Katakan kita tidak ada pakaian, Nabi ada pakaian. Tetapi kita sendiri pun, walaupun tak ada pakaian, kita tak sedar pun kita ada ke tak ada pakaian. Kerana likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, kalau begitu adakah kita saling melihat? Nabi pun baca ayat tadi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada masa itu semuanya dah keadaan huru-hara, tak sedar pun. Tidur dalam kubur itu terlalu lama. Apabila dibangkitkan, tak sedar pun ada pakaian ke atau tidak pakaian. Kerana apabila kita bangkit, kita akan huru-hara. Jadi Allah ini adil kepada Nabi, ada kemuliaannya seperti mana semasa hidup. Jadi Nabi ini lahir, awal muncul di kubur, ada pakaian tertentu. Dan kita pun, apabila kita menuju kepada mahsyar, kita pun ada pakaian. Sebab di pada mahsyar, apabila kita nak menghadap Allah, kita dah ada pakaian tertentu. Bukanlah keadaan yang tidak ada apa-apa pakaian. Sebab di pada mahsyar ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah arasy Allah, di bawah bayang Allah, yang tidak ada bayang lain.
Yang duduk di bawah bayang Allah itu sudah berpakaian. Sudah berpakaian bagai-bagai. Apabila dibangkitkan daripada kubur, semuanya tidak ada pakaian. Tetapi Allah tetap adil. Nabi-nabi ada pakaian tertentu. Apabila nak menuju kepada mahsyar, Allah beri pakaian kepada persalinan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu semua kita boleh jadi selepas Nabi berpakaian, kita semua pun ada persalinan masing-masing. Wallahu alam. Bilakah kita ini menerima persalinan kita? Kalau nak kira daripada nak ambil kira daripada Nabi dan Nabi Ibrahim, apabila mereka dibangkit, mereka ada pakaian tertentu dan mereka diberi persalinan untuk menuju ke tempat yang lain. Sebab apabila kita bangkit daripada kubur, kita akan menuju kepada mahsyar. Dan di padang mahsyar, kita dah ada pakaian. Kita dah pakaian. Jadi apabila kita bangkit daripada kubur, apabila Nabi diberi persalinan, mungkin selepas Nabi itu, kita semua diberi persalinan. Boleh jadi begitu, wallahu a'lam. Sebab perkara ini sukar nak disebut. Sebab bila masa kita tak ada pakaian, disebut ketika kita dibangkit saja tak ada pakaian. Dan selepas itu, adakah kita di padang mahsyar masih di keadaan tanpa pakaian? Di padang mahsyar dah ada pakaian. Dah ada, cuma bangkit dari kubur itu yang tak ada pakaian. Sebab apabila kita nak menuju kepada mahsyar, kita dijemput, orang Islam yang beriman beramal saleh dijemput oleh kenderaan. Mereka akan menunggang kenderaan kepada mahsyar. Orang kafir pula, dia berenang dalam peluhnya sendiri. Ada peluh setakat kaki, ada 10 setakat lutut, ada 10 setakat dada, ada peluh setakat hidung. Tercungak-cungak mereka untuk sampai kepada mahsyar. Itu orang kafir. Kita ada kenderaan. Dan adakah kita berkenderaan tanpa pakaian? Bermaknanya kalau daripada hari kebangkitan, Nabi diberi persalinan pakaian apabila dibangkit daripada kubur. Bermaknanya selepas Nabi itu, mungkin kita lah menerima persalinan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Hakim dan kita An-Nawawi Usul daripada Bishri daripada Khalid daripada Sa'id bin Maslamah dari Ismail bin Umayyah daripada Nafi', Nabi muncul dengan diapit oleh Abu Bakar di sebelah kanan dan Umar di sebelah kiri dan bersabda, demikian ini kelak kami dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis ini hadis yang lemah, hadis dhaif. Walau bagaimanapun Imam Qurtubi bawa juga, kerana hadis ini walaupun hadis yang lemah, itu sebagai kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah akan berlaku demikian? Kalau nak ikut sirah Nabi, Nabi sentiasa dikelilingi oleh sahabat. Apabila dibangkit nanti, jadi perkara ini berterusan. Maknanya Nabi pun akan diapit oleh sahabat-sahabatnya, iaitu sahabat yang setia semasa perjuangan semasa hayat Nabi. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Jadi itulah kebangkitan Nabi daripada kubur. Nabi sebagai penghulu manusia, dialah yang pertama dibangkit. Dan Nabi lah orang pertama masuk syurga nanti. Dan Nabi menjadi saksi kepada nabi-nabi lain. Kepada nabi-nabi lain, Nabi saksi kepada nabi lain. Dan dipanggil, adakah kamu dah sampaikan amanat kami kepada kamu? Nabi lain punya, ya. Siapa yang saksi kepada kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggil Nabi Muhammad dan kita pun ikut. Itulah Nabi kita di hari kiamat nanti, di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini sentiasa diselawat oleh sesiapa saja. Malaikat, semasa walaupun Nabi dah wafat, mereka tetap berselawat ke atas Nabi. Apatah lagi dengan kita ini, lalu diseru pada hari Jumaat, berselawatlah kamu ke atas Nabi, sesungguhnya Allah malaikat berselawat ke atas Nabi. Berilah ruang masa seperti mana kita berzikir membaca Al-Quran. Adalah masa juga untuk kita ni berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini besarnya, amat besar Nabi ini di sisi Allah, dan amat besar Nabi ini kepada kita. Nikmat, zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim.
Zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maknanya besarnya nikmat kelebihan Allah utuskan nabi kepada kamu. Kepada kamu itu nikmat yang besar kepada kamu. Nabi utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada kamu. Jadi sesiapa maknanya siapa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara umat yang ke depan, antara umat yang paling ramai. Seperti mana dari khutbah tadi disebut, ada 8 perkara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan di syurga nanti, dan terlalu banyak keistimewaan yang Nabi kurniakan kepada Nabi yang Allah tak kurniakan kepada nabi-nabi lain. Maknanya terlalu banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau disebut di awal tadi, setiap Nabi apabila nak dilantik, diperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Barulah dilantik seseorang Nabi itu. Selagi kamu tak mengaku, maka tak terlantiklah Nabi seorang Nabi. Tapi mana ada Nabi yang tak patuh kepada Allah? Qalu aqrarna. Ya, kami patuh. Itulah Nabi dengan nabi-nabi kita, nabi-nabi lain dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dikenali seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dikenali seluruh alam. Kalau Nabi Sulaiman bercakap dengan binatang, Nabi kita pun bercakap dengan binatang. Nabi kita bercakap dengan unta. Nabi kita pernah satu kisah Nabi sampai di satu ladang. Unta itu datang kepada Nabi mengadu, aku lapar, tuan aku tak bagi makan. Nabi panggil tuannya, kenapa kamu tak bagi makan unta kamu ini? Serigala pernah bercakap dengan Nabi. Ketika Nabi ulang alik ke Gua Hira, ketika Nabi ulang alik Gua Hira, Nabi selalu dengar salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nabi toleh kanan tak ada orang, toleh kiri tak ada orang. Selalu Nabi dengar, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Siapa yang beri salam? Yang beri salam itu ialah batu ataupun pokok-pokok yang ada sekelilingnya itu. Tapi di situ tidak ada pokok, yang adanya batu. Itulah Nabi kita ini, dikenali satu alam, seluruh dunia kenal. Ketika Nabi Isra' Mi'raj, siapa yang tak kenal Nabi di tingkat atas? Semua penjaga kenal Nabi, semua langit kenal Nabi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya Nabi ini kepada alam, besarnya Nabi ini kepada kita. Zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah nikmat kita. Nikmat kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini terlalu tamak nak beri kebaikan kita, asalkan kita ini selamat daripada neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini menanggung beban kerana ingatkan kita ini susah, sedangkan dia ni pula terlalu tamak untuk beri kebaikan kepada kita. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur itu amat lembut sekali nak beri kepada kita, asalkan kita ini selamat daripada neraka. Itu Nabi Muhammad SAW kepada kita ini semua. Ini besarnya Nabi. Jadi hari dibangkit, kalau Nabi Isa dia sebut sejahtera ke atas aku apabila aku dibangkit, apabila hari aku mati, hari aku dibangkit, dan hari kelihan aku. Dengan Nabi kita bagaimana? Lebih lagi. Lebih daripada itu lagi, kerana Nabi ini menutup segala nabi-nabi. Besarnya Nabi kita ini. Banyak bersyukurlah kita kerana antara kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi tajuk dibangkitkan hari Jumaat, hari malam dan hari Jumaat. Di akhirat nanti hari-hari seperti hari-hari di dunia. Dan hari Jumaat itu tetap hari yang mulia di akhirat. Dan hari Jumaat sangat berbeza dengan hari-hari yang lain. Di dunia, hari Jumaat dikenali sebagai penghulu hari, Sayyidul Ayyam. Di akhirat nanti hari Jumaat juga hari yang berbeza dengan hari-hari yang lain. Kerana dia lebih
lebih besar daripada hari-hari yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Musa Asy'ari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Maha Mulia Maha Agung akan membangkitkan hari-hari seperti keadaannya semula dan membangkitkan kembali hari Jumaat seperti bunga yang bercahaya. Orang-orang yang setia pada hari Jumaat akan mengelilinginya seperti seorang pengantin wanita yang akan diarak oleh suaminya. Yang akan diarak oleh suaminya. Mereka berjalan di bawah cahayanya. Warnanya seperti putih salju dan harumnya mereka seharum minyak kasturi. Mereka melintasi gunung yang penuh tumbuh-tumbuhan. Jin dan manusia memandang mereka dengan kagum. Mereka masuk surga dan hanya para muazzin yang tulus sahaja yang dapat bergabung dengan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz An-Nu'aim daripada Al-Imran Al-Jahani, ia berkata, setiap malam ada yang menyeru, lakukanlah kebajikan semampu kamu, kerana pada hari kiamat nanti aku tidak akan kembali lagi kepada kamu. Makna itulah hari Jumaat. Jadi hari Jumaat di akhirat nanti berbeza juga dengan hari-hari yang lain. Kerana dia lebih terang, lebih cerah, lebih bercahaya. Seperti mana disebut di sini, hari kiamat nanti Allah membangkitkan hari seperti hari-hari yang lain. Tapi hari Jumaat seperti bunga yang bercahaya. Hari Jumaat itu seperti terang dan bercahaya. Dan orang-orang yang setia pada hari Jumaat akan mengelilinginya. Maknanya orang yang menumpukan ibadat kepada hari Jumaat. Sampai hari Jumaat, baca kahfi contohnya, mereka baca kahfi, baca yasin. Hari Jumaat memperbanyakkan ibadat tengah malam. Hari Jumaat banyak sikit bersedekah. Hari Jumaat banyak buat amalan-amalan soleh. Itu maknanya orang yang menjadi orang yang setia pada hari Jumaat. Jadi orang setia itu akan mengelilingi bunga itu seperti pengantin wanita yang nak diarak oleh suaminya. Itulah hari Jumaat. Dan orang yang dapat bergabung dengan orang-orang itu ialah antara muazzin. Muazzin ini memang mulia dibangkitkan nanti, ya, seperti mana disebut. Apabila dibangkitkan, muazzin ini akan dibangkitkan dengan melakukan azan. Ini kemuliaan muazzin. Dan orang yang bergabung dengan orang-orang yang setia hari Jumaat itu ialah antaranya ialah muazzin, iaitu orang yang menyeru azan. Kalau kita disebut Pak Bilal, Pak Bilal ataupun ialah kita sebut Pak Bilal di sini, yang mana Pak Bilal ini akan melakukan azan setiap waktu apabila sampai tiba waktu untuk kita mendirikan solat secara berjemaah. Itulah yang disebut di sini, iaitu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kemuliaan hari Jumaat di dunia dan juga di akhirat. Sesiapa yang mengutamakan hari Jumaat di dunia, dia akan mempunyai nikmat itu tadi. Dia akan bergabung dengan orang itu tadi, hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ini untuk kita beribadat. Nabi tersebut antara Jumaat ke Jumaat akan menghapuskan dosa. Solat fardu ke solat fardu menghapuskan dosa. Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa. Hari Jumaat diberi pesan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Pak Bilal, Pak Khatib akan berpesan, aku berpesan pada diri aku dan diri kamu semua, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu hari Jumaat. Hari menyeru supaya kita ini bertakwa kepada Allah setiap Jumaat. Maknanya satu minggu berlalu, bagaimana satu minggu berlalu? Makna takwalah kamu kepada Allah. Dah sampai hari Jumaat ini, takwalah dengan sebenar-benarnya takwa supaya kamu berjaya. Kalau tak ada takwa, bagaimana nak berjaya? Itulah kata hari Jumaat ini hari besar di sisi Allah. Hari Jumaat lah akan berlaku kiamat. Hari Jumaat manusia pertama iaitu Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah SWT. Dan banyaklah kelebihan hari Jumaat. Antaranya doa dimakbulkan. Hari Jumaat, Nabi sendiri, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tak sama ibadat dengan hari-hari lain. Apabila masuk hari Jumaat, maknanya adalah amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis suruh minta baca ayat-ayat surah
surah Al-Kahfi. Tak orang bagaimanapun, siapa yang nak amalkan Yasin, teruskan saja. Tapi bacalah juga Kahfi. Kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumaat hari banyak mendatangkan kebaikan. Kerana dia menghapuskan dosa kita 1 minggu. Boleh cukup. Kalau dah tak cukup lagi, boleh cukup setahun, Ramadan. Ramadan akan hapuskan dosa kita semua. InsyaAllah kita selalu minta kepada Allah supaya kita ini sampai nikmat untuk menikmati Ramadan. Dah isyak belum? Jadi apa yang kita lihat di situ, rebutlah hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ini dia akan berterusan pada hari kiamat. Kalau hari Jumaat biarlah berbeza dengan hari yang lain. Biar berbeza. Ibadat kita. Hari Jumaat, kalau subuh ada sujud sajdah. Kebiasaan lah. Tapi itu sunat. Walaupun sunat, kebanyakan masjid, hari Jumaat akan membaca surah sajdah. Dan akan sujud sajdah. Kalau hari Jumaat. Itu di antara kelebihan. Antara kebesaran Nabi hari Jumaat. Dan banyak yang disebut oleh Nabi tentang kelebihan hari Jumaat. Jangan kita kata hari-hari ini sama. Jangan kata hari-hari ini sama. Tak, hari Jumaat lain. Bahkan sampai kiamat pun lain, tak sama. Di akhirat nanti hari Jumaat pun tak sama. Jadi rebutlah hari Jumaat. Hari Jumaat itu Allah nak bagi pengampunan kepada kita seminggu. Seminggu kita bergelut dengan dosa, mana kita tahu. Seminggu. Dan apabila sampai Jumaat, tunaikan Jumaat, berdoa kepada Allah, minta ampun pada malam tu, dirikan solat tengah malam semampu kita. Dah cukup 1 minggu dan banyak kita hafal Al-Quran, baca-baca Al-Quran pada hari Jumaat. Itu di antara kelebihan hari Jumaat. Dan apa yang patut kita isi pada hari Jumaat. Tapi jelah anak muda-mudi, hari Jumaat itulah hari yang untuk bergembira. Sebenarnya ditipu oleh penjajah. Ditipu penjajah. Penjajah membawa hari Ahad untuk hari Minggu. Jadi hari Minggu mereka cuti, hari Jumaat mereka bergembira. Sebab penjajah dahulu memang dia anti-Islam. Hari Jumaat itu dijadikan hari yang bersukaria. Hari Ahad dijadikan hari cuti, hari Minggu. Walau bagaimanapun, orang yang sedar, orang yang tahu nilai hari Jumaat, tak kiralah hari itu kerja ke atau tak kerja ke, dia akan susun jadual. Kerana hari Jumaat ini besar dan hari Jumaat di akhirat nanti lagi besar, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rebutlah hari Jumaat dengan sepatutnya. Jangan biarkan dia berlalu seperti hari-hari biasa. Tak sama. Tak sama hari Jumaat ini untuk Allah hapuskan dosa kamu, untuk Allah terima doa kamu hari Jumaat, untuk Allah gandakan pahala kamu. Pahala hari Jumaat tak sama dengan pahala hari lain. Jadi itulah kemuliaan hari Jumaat dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang itu setakat itu dapat saya sampaikan pada petang pagi ini. Sebab kalau nak sambung dengan tajuk lain, dia akan masa lebih panjang lagi. Jadi setakat itu dahulu yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu adalah hidayah Allah SWT. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Semua maaf jika terkasar bahasa. Dan kita tangguh sesi ini sebagai kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi illa allazina amanu wa amsalihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.